Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam penuh kasih sayang. Kami kembali untuk menemani anda pada hari Isnin ini, minggu terakhir bulan Januari. Wow. Okey. Dan kita baru saja selesai berhujung minggu. Kami kembali menceritakan hari anda jam 12.30 hari. Terima kasih bersama dengan kami dan pastinya kami akan terus membawakan kepada anda keceriaan dan juga topik menarik pada hari ini bersama saya Farin dan juga Sugita. Ya, betul. Dan mungkin ada dalam kalangan anda telah menghabiskan hujung minggu anda bersama dengan keluarga, macam-macam aktiviti yang telah anda laksanakan dan mereka di Kuching, Sarawak. Mungkin anda telah ke Karnival Jom Heboh yang telah pun melabuhkan tirainya semalam. Saya tengok kalau di perkongsian sosial media dengan konsertnya, dengan pelbagai pengisian dan Siti Mimah kita juga berada di sana bersama dengan orang-orang di Kuching. Terima kasih. Dan kabarnya pada tahun ini juga ada banyak lagi lokasi-lokasi menarik yang akan dijelajah oleh KJH. Dan ada juga kalau kita tengok Sugi, kejap panas, kejap hujan di sana. Tapi apa pun terima kasih orang-orang di Kuching Sarawak dan di sekitar Sarawak yang turun padang untuk menjayakan Karnival Jom Heboh. Dan bercakap mengenai cuaca yang tidak menentu, Fahim. Ini sedikit update lah berkaitan dengan jumlah mangsa banjir di Terengganu, Pahang dan Johor kekal 980 orang di 10 pusat PPS setakat jam 6 pagi ini. Dan menurut laporan terkini, Pusat Kawalan Bencana Negara Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA, sebanyak 923 mangsa daripada 275 keluarga di Terengganu masih ditempatkan di 7 PPS di Dungun. Dan bukan itu sahaja, stesen telemetri Jabatan Pengairan dan Saliran mendapati beberapa sungai masih berada dalam paras bahaya. Apa pun, kita harapkan anda semua dalam keadaan yang selamat dan yang pasti anda pun tahu apa yang harus dilakukan. Baik, dan jaga diri, jaga juga kesihatan anda. Dan seterusnya juga kalau kita lihat pada tahun ini, kalau lihat pada kalender, orang kata tak lama lagi kita akan berpuasa. Tak lama lagi nak raya. Dan kebiasaannya tahun ke tahun kita dapat melihat ramai orang membuat persiapan awal, Sugi. Ya ke? Dan mencari, dah mulalah cari gaya-gaya terbaru, fashion-fashion terbaru. Okey, kalau nak buat persiapan awal, rakan wartawan kami Ain sempat merakamkan bingkisan ini untuk anda berkaitan dengan gaya raya. Bakal memeriahkan sambutan Aidilfitri dengan lebihkah, Absolute Bazaar X Festival Kaya Raya 2024 kembali meraihkan pengunjung bagi tahun yang ketiga dengan mengadakan festival jualan secara besar-besaran selama 66 jam tanpa henti bermula 29 Mac hingga 1 April nanti. Lebih menarik lagi, tahun ini buat julung kalinya, Media Prima turut berkolaborasi sebagai rakan media rasmi bagi membantu mempromosi dan menyampaikan hebahan lebih luas mengenai festival yang bakal diadakan ini melalui saluran televisyen, radio serta platform media sosial. Kita semua tahu Absolute Bazaar ni satu acara yang agak besar, especially during bulan Ramadan. So kami mengambil kesempatan berkolaborasi dengan mereka untuk lagi menyemarakkan lagi dan lagi membesarkan. Sebab nanti kumpulan Media Prima akan ada kempen khas Ramadan Raya yang bernama Rara macam dulu-dulu, dan kami akan menggunakan platform ini nanti. Kami akan ada area yang khas untuk kami mempamerkan kita punya aktiviti dekat situ. So kita akan bawa kita punya selebriti, kita akan bawa kita punya artis-artis untuk bersama dengan pengunjung-pengunjung Absolute Bazaar nanti. Bagi saya sangatlah teruja dan nervous at the same time sebab kita tak pernah ni pertama kali kita menjalinkan kerjasama dengan sebuah stesen TV ataupun media group yang besar, sebab sebelum ni kita banyak main digital. Kita menggunakan platform seperti TikTok, Instagram, Facebook untuk 2 tahun yang sebelumnya. So kita nak make sure yang diorang dah tengok Absolute Bazaar Gaya Raya akan diadakan di Kuala Lumpur dan juga di Johor Bahru. Jadi of course silakan datang dan follow lah kita punya official Instagram, TikTok dan sebagainya.
workstation I. Okey, jadi macam mana nak make sure ni betul-betul workstation you? I bagi you peluang, I bagi you pilihan. And Sam, I takkan bagi peluang ke orang lain tau. I rasa you patut buat report tentang klien you. I banyak kali suruh you back off, tapi you degil. Walaupun ada cakap dengan you, situasi ni akan letakkan you dalam bahaya. Wow, se-office. Tadi tu macam kenal lah Farin Ahmad. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tadi dia ada dengan saya, sekarang entahlah mana dia pergi. Susahlah dia ni. Ada kat sini rupanya. Nampak saya tadi kat situ kan? Betul. Se-office lah ni. Se-office. Okey. Awak nak perkenalkan? Awak nak saya perkenalkan? Sila perkenalkan. Saya seorang pelakon. Jadinya saya kena macam ni lah. Okay, baik. Silakan, kita Sugi. bersama dengan pastinya Nadia Nisa yang membawa watak Aini. Betul. Dan kita juga bersama dengan Sally ataupun Siti Saleha yang membawa watak Samira. Sam. Yang di sebelahnya awak sendiri je lah. Dan saya Farin Ahmad membawa watak sebagai Faris dalam Se-office. Baik. Tapi saya nak tanya dahulu. Se-office ni, adakah ianya kisah di sebalik 3 orang atau 4 orang? Ada seorang lagi kan rakan anda? Mereka bertiga, wanita ni. Nadia Akila mainkan watak Yana. Kerja dalam satu office ke macam mana konsep dia sebenarnya? It's a working space. So, dia macam tak ada pejabat yang tetap. So, you go in, semua kerjaya lain-lain ni come in together and then, my character has this vision yang boleh collaborate lah dengan satu ID, satu real estate. So macam boleh jadi satu team yang hebat lah ni, So she's always looking for possibilities lah, kan. So that's Se-office, tapi dia bertemakan women empowerment. Kita bertiga, Farin Ahmad comes into play, kan. Match Memberi cabaran kepada wanita. Dia mesti kena ada satu watak yang macam tu. Saya sebenarnya merupakan salah satu plot di antara 3 sekawan ni. Saya bersama dengan Sam dan kalau mungkin boleh Nadia sendiri ceritakan tentang Sam, Aini, Yana ni, perbezaan ketiga-tiga karakter dan plot masing-masing mereka. Itu yang best tu, kerana dalam kehidupan kita pun memang kita berjumpa dengan orang yang macam-macam perangai, dan I believe also setiap satu daripada kita ada kelebihan masing-masing. So untuk Aini, dia kalau nak dibandingkan dengan 2 wanita yang lain ni, dia kurang keyakinan sikit. Kerana mungkin juga kerjaya dia dan perniagaan yang dia bawakan sangat niche. Di mana Aini dia tinggal bersama dengan ayah dia, seorang bapa tunggal, dan juga dia run bisnes custom furniture. So dia seorang tukang kayu, artisan yang buat furniture yang unik. So Aini fikir macam mana dia nak marketkan bisnes ni. So dekat situ yang dia mendapat idea mungkin untuk mencari satu ruang yang mungkin boleh dia kolaborasi. So bila dia pergi kat tempat tu, dia jumpa pula watak Sam yang sangat energetik, overachiever. Dia opposite pula kan. Sangat ambitious. So dia terinspirasi yang macam wow, rasanya macam adore sangat dengan seorang wanita yang sangat berkejaya macam ni. Go-getter lah. Go-getter. Tapi dia jumpa lagi seorang pula, Yana, yang comfortable working alone. Wow, macam ni pula. Tapi dua-dua sangat berkeyakinan diri, kan. Jadi macam mana saya nak bergabung dengan 2 orang ni supaya kita boleh come up with something yang sangat inspiring untuk semua orang. Jadi apa yang membawa ketiga-tiga wanita ini bersama? Itulah dia. I think dia berbalik kepada tema women empowerment, kan. Like of course bila first episode memang semua tak kenal lah, tapi along the way we build trust, and then boleh kerja sama-sama, and then it works, and it's all about uplifting one another. It's not a competition. Kita dalam satu environment kerja yang kita nak persaingan sihat lah and all the way, tapi banyaklah cerita like plot-plot kena manipulate from Farin Ahmad. Tadi producer kami yang menontonnya mengatakan yang watak Faris ni manipulasikan Okey, dia orang menariknya. Kenapa saya rasa anda perlu menonton, kerana apa yang dipaparkan dalam Se-office ni kepada wanita-wanita berkerjaya muda di luar sana, ini memang sangat dekat dengan mereka. Berjumpa kawan baru, bercita-cita tinggi, dan kemudian ada di antaranya macam saya sendiri pun, bila dari segi perhubungan pun dengan Sam ni, saya sendiri baca skrip sentiasa merujuk balik kepada sebenarnya dia macam mana dia bercinta
cinta ke tak ke dia mempergunakan ataupun tidak. Tapi cara saya bawa karakter itu pun sebenarnya memang kadang-kadang orang macam sekarang ada situationship kan, macam dia just nak leverage lah kan. Tapi suka tu suka. Tapi macam confused juga ni apa sebenarnya, which happens in real life kan. You macam apa hubungan ni sebenarnya kan. Do I look up to him as a mentor, tapi at the same time ada rasa sikit. Tapi and then kawan-kawan cakap he's using you, Sam. So macam you need this girl. So sometimes you kena tampar sikit kan. Sedangkan Faris tu ikhlas sebenarnya. Seorang je yang tahu. Dan dengan kata dalam kisah ini Sam mengalami gangguan seksual. Jadi bagaimana situasi dalam kisah ni? Itu pun I confused juga kan, sebagai seorang watak yang Datuk tu kan? Ya, dia mangsa seksual. Dia pun teragak-agak apa yang sepatutnya nak buat ni, which ini again juga mungkin masalah dihadapi ramai wanita di luar sana dan juga lelaki, gangguan seksual dalam tempat kerja kan. Yes, so nak buat apa kan. So I guess yang tengok maybe boleh relate sebenarnya benda ni agak quite complicated juga, like tak tahu di mana nak pergi kan. But ada scene-scene yang macam terkejut jugalah kan, tapi tak adalah so explicit. Dan dekat dengan penonton lah kalau ditonton. Okey, Nadia, macam mana kita nak mengajak semua mereka di luar sana untuk menonton drama kita yang hebat ni? Wow. Okey, kita kena emphasize perkataan hebat tu. Yes. Hebat kerana kita pun kita sendiri bila kita buat sesuatu kita percayakan message and story and setiap watak yang kita bawa. So to me personally, saya sangat-sangat percaya apabila kita tonjolkan watak-watak yang dalam seoffice ni, especially kepada wanita dekat luar sana, saya harap dia akan memberi idea atau inspirasi kepada wanita especially, dan juga mereka yang mengalami situasi yang sama dengan kita. Mungkin ada seorang yang kurang keyakinan diri, ada seorang yang ada kawan yang sangat-sangat ambitious, bagaimana dia nak menarik kawan yang kurang berkeyakinan diri ni, dan juga apabila seorang kawan kita mengalami dilema dalam kehidupan dia, macam mana kita sebagai orang luar ni nak menasihati kawan kita supaya tidak terjebak. It's all about bagaimana kita react to one another dalam satu masyarakat lah. So sangat-sangat saya percayakan cerita ni dapat memberi sesuatu kepada penonton. Saya pun percaya. Bagaimana dengan Sally? Everything that she said just now. Baik, dan kita dah menjelang pada episod keempat pada minggu ini. Setiap episod baru ditayangkan setiap jam 12.30 malam pada hari Khamis. Jadi nantikan kita keseruannya 12 episod. Betul. Okey. Se-office itu dia. Terima kasih Sally, Nat dan juga Farin Ahmad, Faris. Tetapi kami tak selesai di sini. Betul. Kerana mereka berdua akan terus bersama dengan kami untuk topik yang sangat menarik pada hari tadi. Nadia dah sebut tentang percaya dan sebagainya. Jangan mudah percaya. Itu yang kita bincangkan pada hari ini dan kupas lebih lanjut. Jadi anda bolehlah kongsikan pengalaman anda ataupun apa-apa yang anda ingin kongsikan di laman Facebook ataupun Instagram WHI. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Terus percayakan kami. Nowadays korang sepupu ke sedara ke even bapa sendiri pun, kita sendiri kena ada perasaan macam curiga. Sebab benda ni kan dia jadi macam ni tau. Sebab kita sebagai parents, kita sangat mempercayai kita punya kerabat, kita punya saudara, kita punya anak buah, terlampau percaya sampai kita rasa tak apa, tak harmful pun kalau anak kita ni duduk sama-sama dengan diorang. Faham tak? Baru ni negara kita dikejutkan dengan satu pembunuhan kejam, mana pemuda yang berusia 20 tahun membunuh kekasih dia. Bukan sekadar membunuh, tapi dia ni kelar perut dan bakar kekasih dia sebanyak 2 kali untuk tujuan menghapuskan bukti, tapi tak terhapus. Katanya punca pembunuhan ini berlaku disebabkan lelaki ini nak merahsiakan tentang kandungan kekasih dia. Dia pun ada jumpa satu posting di Twitter yang katanya pemuda ni ada kekasih yang lain. Dalam posting caption dia kata dia maafkan pelaku, dan dekat komen dia ada cakap lelaki ni adalah seorang lelaki yang baik. Cuma mungkin keadaan memaksa. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Saban hari, kita sering dikejutkan dengan pelbagai berita berkaitan jenayah yang dilihat semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Tahap kesedaran yang rendah dan terlalu mudah percaya menyebabkan ramai individu, terutamanya wanita serta kanak-kanak,
menjadi mangsa utama dalam pelbagai kesalahan jenayah termasuklah kes cabul, rogol, ragut, keganasan rumah tangga, penderaan serta pembunuhan. Lebih menyedihkan, kebanyakan kes-kes yang dilaporkan menunjukkan pelakunya adalah terdiri dalam kalangan ahli keluarga sendiri atau kenalan terdekat yang dipercayai. Pada Haruan Makan Anak, tahun lalu, tular mengenai kejadian di mana seorang bapa dijatuhi hukuman penjara sebanyak 702 tahun dan 234 sebatan di atas 19 pertuduhan merogol dan 11 tuduhan amal seksual terhadap 2 anak kandungnya sejak 6 tahun lalu. Baru-baru ini juga, negara turut dikejutkan dengan kejadian menyayat hati mengenai kehilangan Mila Syamila Samsusah atau lebih dikenali sebagai Bella yang dilaporkan hilang sejak 14 Disember lalu berakhir dengan tragedi apabila penemuan rangka miliknya dijumpai di sebuah rumah terbiar. Suspek utama kes pembunuhan ibu tunggal itu juga adalah merupakan teman lelakinya sendiri. Justru dapat kita lihat hal ini amat membimbangkan kerana kelemahan wanita dan kanak-kanak mampu menjadikan mereka sebagai sasaran dalam segala bentuk keganasan serta jenayah. Baik, itu dia sedikit perkongsian kronologi kes-kes berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu jangan mudah percaya. Baik, kami nak menarik perhatian kerana secara umumnya di mana dalam ruang kita sekarang, ruang digital dan sebagainya, terlalu mudah untuk kita mengenali, untuk dikenali dan sebagainya. Jadi kita juga harus perlu mengambil kira bagaimana ataupun membezakan bagaimanakah batas kepercayaan kita kepada seseorang supaya tidak menimbulkan mudarat ataupun padah. Betul. Baik, dan di studio kita bersama dengan Nadia Nisa dan juga Siti Salihah sekali lagi, dan di hujung sana kita bersama dengan Dr. Nur Safatul Aznin Abdul Razak selaku pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih Doktor bersama dengan kami pada hari Isnin yang cukup ceria, tetapi topik yang sangat serius memerlukan perhatian kita. Baik Doktor, seperti yang Farid katakan, kita hidup dalam dunia digital di mana kita mungkin senang untuk mempercayai seseorang dan itu akan menjadi masalah pada diri kita sendiri. Betul. Tapi kalau kita tak percayai sesiapa pun, itu pun susah juga. Kalau kat rumah kita tak percaya mak atau ayah kita pun susah, adik-beradik kita pun susah. Tapi itu juga menjadi masalah kepada beberapa orang. Jadi macam mana kita nak tahu dari kecil kita dah didik anak-anak kecil jangan percaya orang kat luar don't talk to strangers. Tapi kita yang dah dewasa ini pun tak pandai lagi untuk melakukan kesalahan. Betul. Jadi mungkin doktor boleh membuka topik ini, doktor. Baik. Terima kasih Sugita di atas persoalan tersebut. Bila kita membincangkan berkenaan dengan isu percaya. Okey, saya nak buka dulu topik perbincangan ini dengan kita nak tahu kenapa individu ini dia ada satu kepercayaan, supaya kita dapat tahu kenapa orang ini lebih mudah percaya berbanding dengan orang lain misalnya. Dan mungkin saya boleh akronimkan dia juga dengan kata-kata TRUST. Kerana kepercayaan ini boleh dimulakan dengan T, iaitu tapak pembinaan sesuatu perhubungan sosial. Sebagai contoh, individu dia nak survive dalam kehidupan dia ataupun dia nak memenuhi tuntutan keselamatan, rasa perhubungan sosial, maka dia memerlukan kepercayaan itu untuk dia membina sesuatu jaringan. Macam contoh macam saya katakan tadi, anak mempercayai ibu, suami mempercayai isteri, pasangan dan sebagainya. Begitu juga bila kita kembali kepada konteks asal, bagaimana hamba mempercayai penciptanya, maka dia akan sentiasa memenuhi tuntutan berlandaskan tentang apa yang dipercaya itu. Kemudian R, dia merupakan satu respons semula jadi yang diperlukan oleh individu supaya dia kekal berlangsung, dia survive. Kemudian U, iaitu dia memiliki satu usaha yang berterusan, kerana nak memupuk kepercayaan ni, Sugita Faharin, bukan sesuatu yang mudah dan bukan boleh dicipta dalam tempoh yang singkat. Kemudian S, ada sisi baik dan ada sisi yang negatif. Kerana apabila kita terlalu mempercayai tanpa sesuatu benda yang realistik, maka dia akan boleh mewujudkan satu sisi yang negatif tadi. Kemudian T, individu ini tercenderung untuk mempercayai kerana dia percaya bahawa ada unsur-unsur timbal balik. Sebagai contoh, kalau saya percaya kepada Faharin, mungkin Faharin juga akan mempercayai saya. Ada sesuatu yang saya lihat
kepada diri Fahrin yang menyebabkan saya boleh percaya kepada Faris, saya boleh percaya kepada Sugita. Kerana dalam kita rasakan secara konteks yang lebih luas, kepercayaan ini bukanlah yang boleh disamaratakan kepada semua individu. Ada satu situasi dan satu event yang menyebabkan kita mempercayai individu ni secara berbeza-beza. Itu saya akan mulakan secara konteks yang lebih TRUST, trust. Okey, saya nak tanya pada saya lah sendiri lah. Okey, Sally, yang masih lagi bujang, okey, dan kemudian pastinya pernah berkawan, bertemu ramai orang sebagainya. Tetapi setiap kali kalau kita lihat pada laporan, saya nak rujuk pada tadilah, apabila terlalu mempercayai suatu yang ekstrim ataupun padah yang memang buruk boleh berlaku. Kalau dalam sebagai seorang wanita lah khususnya, setiap kali bila mengenali seseorang yang baru, bagaimana cara-cara Sally memerhatikan ataupun membentuk kepercayaan, dan pada waktu bila kita rasa macam ni tak boleh percaya. No, I think I have that problem di mana I memang mudah percaya orang. Like dulu lagi, I guess the older you get, you belajar lah. Especially when it comes to money. I find people have like, you know, walaupun kawan, ada je niat jahat, especially when it comes to money. And I pernah experience that. Sebab kita niat baik, you know. Who's that? Of course not. But yeah, I guess when you're too trusting, kan, tapi janganlah buat mistake tu lagi, kan. That's one time, dah belajar kat situ, right? And then you just move on. Tapi as you get older, you meet so many different types of people yang you think, ya kawan, tapi ada niat jahat. So, macam wow, kan? Tapi bila nak kenali orang, it's like, I don't know, it's just that gut feeling, macam doktor cakap, instincts tu kan, like okay, alright, tapi at the same time you kena set boundaries lah, you know, you tak boleh lah 100% trusting, you kena learn from your past juga kan, but it's like sikit-sikit, that's why, you know, you just take your time in trusting, and tak adalah bila first time jumpa tu, oh, this is everything about me, you need to know. No, I pun private, I tak share banyak. So slowly. Sebenarnya kan zaman sekarang Sugi, paling kita takuti ialah apa yang dipaparkan tu berbeza dengan sisi mereka yang sebenar di dalam media sosial. Oh, orang ni mesti baik. Bila jumpa kita mestilah nak menarik perhatian kita, dia mesti baik. Betul. Tapi daripada apa yang Sally kongsikan, adakah Sally seorang yang mempunyai trust issues dengan orang? Trust issues? I'm betul sure. Tapi I rasa boundaries dia kena ada boundaries. Kena ada boundaries. And I think after whatever mistakes, of course you have trust issues lah, kan? It's like siapa ni, and then like you said, the older you get, your circle of friends lagi kecil. Memang that's true. And I'm very comfortable where I am. Kawan-kawan pun macam you know. Baik. Bagi Nat sendiri, mungkin Nat boleh kongsikan, sebab Nat pun mempunyai anak kan. Betul. Jadi sebagai seorang ibu, bagaimana, adakah ianya susah untuk mendidik seorang anak supaya mereka tidak mempercayai sesiapa, ataupun bagaimana, apa pendekatan yang Nat gunakan? I think sebagai seorang ibu, saya punya natural protective tu ada. For sure. Tapi tidaklah sampai saya tidak lepaskan mereka untuk berkenalan dengan budak-budak yang main kat luar atau apa ke. Tapi kita masih ada kawalan dekat situ. Kerana anak saya pun masih kecil. Tapi of course lah, bila kita hantar dia dekat sekolah, kita percaya institusi pendidikan dapat memberi keselamatan kepada anak kita. Dan saya kena kerap pesan. Lagi-lagi sebab mereka masih budak kan. Jadi budak dia punya life span attention tu sangat kecil. Jadi kalau parents jangan jemu-jemu untuk pesan dekat anak setiap hari. Setiap hari sebelum saya hantar dia pergi sekolah, nak keluar kereta tu cakap lagi. Oma, kalau ada apa-apa bagi tahu cikgu, bagi tahu saya, take care. Nanti saya ambil awak dekat sini, jangan keluar daripada sini. Okey, kita jumpa kat sini nanti. Macam tu. Setiap hari kena pesan. Sama juga bila dia main dekat luar, dia bawa adik dia, Oma, don't leave your sister. Don't leave your sister. Tengok dia sentiasa. Benda macam tu. Kena pesan. Kita kena tahu anak tak macam kita kan. Macam itulah. Baik. Doktor, ini persoalannya. Kalau kita lihat zaman juga berubah kan. Kalau dulu-dulu budak-budak kecil main kat luar, saya dulu pergi main sama. Mama tak jauh pula sekarang ni dia jadi sangat paranoid. Kita sangat takut. Dan kemudian di dalam juga kita berhubung sesama manusia, membuat perhubungan, berkawan dan sebagainya pun menjadi masalah. Okey, zaman sekarang ni,
apa garis panduan terbaik di dalam kita nak menguji kepercayaan itu dan apakah mungkin tanda-tanda amaran ataupun red flag di dalam mencetuskan kepercayaan ni? Baik, saya gemar perkataan red flag tu sebab kadang-kadang dia merupakan kesedaran yang kadang-kadang kita deny, kita nafikan. Mungkin ancaman tu sudah ada, namun kita rasa macam masih lagi boleh dipertimbangkan, masih lagi ramai orang yang boleh dipercayai di dunia ini. Kerana apa? Kepercayaan itu akan membuka ruang kepada kita melihat sisi baik individu. Kan? Namun kadang-kadang ancaman itu sebenarnya bila tidak menjadi satu red flag untuk kita bertindak, maka kita boleh melihat secara konsistensi action yang dilakukan. Sebagai contoh, mungkin kita nampak individu itu, dia punya tingkah laku itu mungkin sudah mula menampakkan sisi yang negatif. Maka ini perlu ditangani dengan baik dan secara berhemah. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah percaya, janganlah tanya lebih-lebih sebagai contoh. Namun sebenarnya latih diri kita. Latih diri kita untuk bertanya, mencari bukti yang realistik. Bukti yang realistik. Macam contohnya, macam tadi saya dia kata dia berbincang ataupun express tentang pengalaman hidupnya. Mungkin adalah satu pengalaman yang menyebabkan kepercayaan itu boleh tergugat. Kerana experience individu ini berbeza-beza. Sekiranya experience itu memberi ancaman yang mudarat kepada individu, maka repetitif ataupun pengulangan behavior yang kita rasa memang memberi ancaman kepada diri kita, maka dia perlu ditangani dan bukan dinafikan. Kerana kepercayaan seperti yang saya katakan tadi, dia berbeza-beza dan dia tak boleh dapat sama rata. Sebagai contoh, kadang-kadang kepercayaan kepada pasangan mungkin berbeza dari kepercayaan ibu kepada anak, kepercayaan kepada ibu ataupun bapa. Jadi sekiranya anda telah mengenal pasti bahawa wujud orang kata kedurjanaan lah contoh ataupun benda-benda yang tak seronok depan mata kita dan dia berlaku secara berulang-ulang kali. Red flag sudah mula menjelma, maka tindakan kesedaran ini perlu diambil tindakan dengan, dan saya suka perkataan kita panggil kepercayaan versus kewaspadaan. Di balik kepercayaan perlu wujud kewaspadaan untuk kita plan action untuk prevention. Untuk kita rasa mengawal ataupun kita prevent, kita bendung daripada perkara-perkara yang teruk berlaku. Okey. Saya suka juga apa yang doktor katakan tadi, di mana kita harus latih diri kita supaya kita dapatkan bukti yang realistik. Sebab kadang-kadang ada orang terlalu paranoid, baru je jumpa, alamak dia ni baik ke? Dia ni tak betul. Ada juga ancaman ke, terlalu takut kan, itu tak boleh kawan pula diri kita kan. Sampai ke sudah tak ada kawan, tak percaya siapa-siapa. Baik, banyak lagi yang kita nak tanyakan kepada Dr. Sally dan juga Nak Nisa, tapi sebelum itu kita nak juga dengarkan pandangan orang ramai berkaitan topik kita. Jangan mudah percaya. Sebagai seorang wanita, pada pendapat saya, kita tak sepatutnya meletakkan 100% kepercayaan kepada orang yang terdekat ataupun pada sesiapa saja. Sebab apa sekarang ikut kes yang banyak berlaku sekarang ni, macam bapa rogol anak, macam suami bunuh isteri. So kita tak boleh nak letakkan 100% kepercayaan kepada mereka ni semua. Banyak jugalah kena khianat sebenarnya dengan orang yang lebih terdekat. Contohnya, walaupun saya dah kenal dia 10 tahun, 9 tahun ke, dia tetap akan khianat kita juga. Sebab orang yang terdekat tu dia lebih mengenali kita. Dia tahu kelebihan kita, kelemahan kita. Macam mana sekalipun, kalau boleh jangan terlalu percaya dekat orang luar. Bagi saya kan, untuk zaman sekarang ni, kita tak boleh meletakkan kepercayaan 100% terhadap sesiapa saja, walaupun ahli keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri atau suami kita sendiri. Kerana sebenarnya mungkin kita tidak tahu lagi karakter sebenar seseorang itu. Sampailah satu tahap diorang menunjukkan karakter sebenar diorang, barulah kita tahu, kita sedar sebenarnya diorang mempunyai masalah tertentu. Kita as a perempuan kan, kalau boleh jangan letak 100% dekat kepercayaan seseorang tu. Macam mana pun kita kena bubur kita as a first. Especially kalau macam nak trust tu kan, kalau dengan orang terdekat pun kita kena hati-hati. Sebab kes sekarang banyak yang terjadi dengan orang yang terdekat, yang paling terdekat sekali dengan kita. Okey, itu pendapat mereka di luar sana. Kita juga beberapa pendapat dari penonton-penonton kita di Facebook. Antaranya mungkin kalau diizinkan saya bermula dengan Mak Etun ni. Okey, Mak Etun kata boleh
Tapi kita kena berhati-hati, tengok latar belakang dia, orang yang macam mana, dan jangan kita mudah nak lepaskan masalah pada dia. Kalau ada masalah adik-beradik pun tak boleh percaya. Macam sebelum kita bercerita sesuatu pun kita kena tengok dululah. Okey, ada lagi komen daripada Shima Hassan. Katanya topik hari ini memang bagus. Jangan mudah percaya walaupun dengan anak sendiri. Mula-mula buat muka kesian nak pinjam duit. Dah dapat apa yang mereka hajatkan, nak bayar balik susah. Ya amat. Siapa anak Puan Shima ni? Bayar baliklah duit mak tu. Betul. Okey, tapi ini juga yang kita nak tanyakan mungkin pada Nak Sri lah. Okey, tentang anak. Okey, anak satulah kita pertama sekali kita memang tak boleh percayakan budak-budak sangat. Kena sentiasa berpesan. Tetapi kita juga terpaksa bersandarkan kepercayaan pada orang lain untuk jagakan anak kita. Betul tak kan? Macam Pak Gad di sekolah, guru-guru di sekolah. Kewaspadaan awak tu macam mana terhadap mereka? Saya terhadap mereka yang kita sandarkan kepercayaan tu. Betul. Awak tanya ke ataupun ada batas ke? Ya, itulah sebabnya kita ni kena spend time untuk buat research, baca review juga. Dan kalau kita berkesempatan jumpa mungkin parents lain yang ada pengalaman hantar anak ke tempat itu, kita boleh tanya juga. Dan kita boleh juga pay a visit to that place, dan mungkin the person in charge dekat situ boleh sembang dengan kita, boleh bawa kita tunjuk tempat-tempat dekat kawasan tu. Dan sebenarnya bukan setakat kita nak tengok tempat tu juga, tapi kita nak kenal management dekat tempat tu macam mana. Dan tak ada masalah untuk kita terus tanya terus terang dekat sini ada kes bully tak? Terus je tanya, tak ada masalah. Dekat sini ada masalah, contohnya macam kalau ada bencana berlaku, dia punya fire exit dekat mana, CCTV dekat sini boleh tengok 24 hours ke? Tanya, sebab itulah tugas kita sebagai ibu bapa untuk cari bukti realistik tadi tu. Dan kalau kita dah rasa okey, bismillahirrahmanirrahim, tempat ni sesuai untuk anak kita, kan? Kita pun hantar. Okey, kejap saya nak tambah sikit. Itu teknikal lah. Tapi bagi seorang ibu, adakah percaya juga pada naluri? Kadang-kadang kalau tengok individu betul. Macam garang sangat macam ni yang tak kena. Contohlah contoh. Sebab tu you kena datang berdua. Bawa sekali dengan husband dia. Okey. Sebab kadang-kadang husband kita walaupun nampak macam pendiam, tapi dia punya aura, insting dia kuat. Menarik. I rasa tak okey. Dan kita pun kena ada macam tu. Kena ada discuss. Tapi dia cakap ada CCTV tak apa. I tengok tadi dekat tempat dia quite macam ada tempat yang a bit run down ke, I rasa tak. So dia kena play that part. So bila kita sembang-sembang dengan orang tu, biar mata dia yang liar yang melihat tempat tu. Supaya both lah, mungkin dia pun ada insting dia, saya pun ada insting saya. Kita boleh saya suka poin ni kan. Bila kita pergi berdua, ada yang melihat daripada sudut pandang yang lain. Dan ini juga situasi yang sama di tempat kerja ataupun bila kita ada business partner, kita nak berkolaborasi dengan sesiapa, kita pun perlukan pandangan orang lain. Mungkin Sally boleh kongsikan, pernah tak dalam situasi nak ambil job ke, nak mulakan sesuatu perniagaan, Sally rasa okey, tapi orang di sekeliling rasa tak okey kot. Jangan percaya sangat, boleh tak? Jangan ambil, aku dah dengar. Dia macam seoffice ni lah. Kawan-kawan dia cakap jangan percaya Faris ni. Exactly. So ni memang perfect untuk untuk Sam lah. Watak kan, sebab dia terlalu percayakan Faris. Kita ingat okey, memang niat baik. Tapi kawan-kawan yang bagi angle lain cakap no, he's actually not a good person. So you always need this type of people lah. Tapi for me, sometimes you read people pun sometimes tapi bila you read people macam okey je, tapi sebenarnya tak. Itu pun agak menakutkan juga kan. So I guess saya tak tahulah. Bahaya nak percaya. Saya nak tambah. Saya tertarik dengan poin tadi. Kadang-kadang individu dia memerlukan juga validasi orang lain untuk kita validate our own perception terhadap individu lain. Contoh kita rasalah, contoh macam Farin dengan Suita kata, saya rasa dia ni macam tak okey. What do you think about him or her? Kan tiba-tiba dia kata tak apa, saya rasa begini. Sebab apa? Persepsi individu yang lain ni berkemungkinan dia bergantung kepada experience individu terhadap individu yang kita taruhkan kepercayaan tersebut. That's why kita perlu menimbang tara maklumat yang saya katakan tadi, realistik ataupun repetitive behavior. Kadang kita mempertimbangkan kerana apa yang dizahirkan belum tentu apa yang dalam diri kita kan, dalam diri individu tersebut. Jadi bila kita memerlukan validasi ataupun opinion orang lain, dia boleh membuka angle yang baru untuk kita melihat individu itu sejauh mana kita boleh mempercayai
individu tersebut ataupun kita mula mengubah direction kita. Sebab kadang-kadang kepercayaan ni segi Fahrin, dia boleh berubah kerana dia dinamik, dia tak statik. Jadi kita rasa mungkin hari ini kita rasa kepercayaan kita tinggi terhadap seseorang individu. Namun mungkin experience dan mungkin kadang-kadang mungkin kita lihat daripada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan kita rasa kepercayaan itu sudah mula bertukar menjadi sesuatu which is fine. Sebenarnya which is fine. Kita rasa kewaspadaan pula. Like for me, I think I would say just trust your first instinct. So for me and my manager, sometimes kalau ada meeting ke apa, it's always the first instinct. Kalau rasa macam a bit off, done. Okay. Go. Tapi mungkin juga berlaku ketidakadilan kat situ sebenarnya pasal dah kita macam dah judge. Done. Wow. Dah cukup. Go. Tapi betul apa yang Farin tanyakan ini. Mungkin doktor, kita tidak mahu menilai seseorang ataupun situasi itu, tetapi kadang-kadang perlu kita nilai. Mungkin dalam skala 1 hingga 10, saya berikan ruang untuk 0.1% tu supaya ada sesuatu yang tidak patut berlaku. Dan di situ saya mungkin macam nak kata, mungkin kalau dia berlaku, okeylah, saya dah tahu mungkin benda ni akan berlaku. Tapi macam mana dalam situasi begini kalau berlaku ketidakadilan disebabkan saya rasa benda ni tak patut? Sebenarnya orang tu baik kan. Always give the benefit of the doubt. Sebab tu kadang-kadang berlaku kan bila kita merasakan bahawa itulah terlalu percaya sangat macam tu. Kadang-kadang individu yang terlalu mengikut insting ataupun judgement atau penilaian pertama dia tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang boleh lead kepercayaan dia tu. Contohlah, saya nampaknya sebagai contoh, saya kata Sally ni cantiknya dia ni kan. Tapi dia memang cantik. Betul tak? Tapi sebenarnya okey, contoh kan. Kita boleh kata cantik, tapi kan mungkin dia akan ada tapi kan. Contoh bila kita kata insting begitu, kita akan membawa kepada kepercayaan kita mengikut tingkah laku kita mengikut apa yang kita percaya. Justru sebab tu saya katakan tadi, berhati-hati mempertimbangkan apa yang berada dalam fikiran ni. Kadang-kadang pandangan mata ni kadang selalu menipu. Pandangan hati ni kadang-kadang dia berbolak-balik sedikit. Jadi kita dengan mempertimbangkan, saya rasa saya mungkin ada sisi baik yang Sugita ataupun Farin yang mungkin saya nak tengok ataupun explore. Supaya saya boleh membuka ruang untuk saya memberi kepercayaan selaras tentang apa yang boleh saya percaya kepada Farin, Sugita, Sally dan Nisa. Kalau dengan saya, kalau makin explore makin percayalah. InsyaAllah. Kalau sendiri, adakah nak mempercayai insting itu 100%? Macam tadi Sally kongsikan. Nak sendiri? Sama juga. Sama kita, kerana benda tu dia dah nurture dalam diri kita kan. Kematangan membawa kita kepada satu level insting tu yang kita pun tak boleh nak explain, dan benda ni kena ada a higher percentage juga, kerana apabila kita berhadapan dengan situasi yang tidak mendatangkan benefit kepada kita, kita dah selamat. Kita dah selamat. Walaupun benda orang tu cakap tapi sebenarnya itu terjadi dekat mungkin dekat franchise yang lain, cawangan lain. Cawangan ni okey kot, management dia berbeza contohnya kan. Tapi at least saya dah selamat. Kalau jadi betul yang juga lah, jalannya lebih selamat, persentage saya lebih selamat lah. Saya dah selamat sebab saya ada 10 lagi option yang lain. Lainlah saya tak ada option lain. Saya ada 10 lagi option lain yang selamat, yang tak ada review yang tak best. Okey. Sally, di penghujung perbincangan kita ni mungkin bagi pesanan kepada wanita-wanita di luar sana. Yalah, mungkin sebarang tips mengelak daripada mereka dimanipulasi ataupun sesuatu yang lebih buruk boleh berlaku. Bagaimana mereka harus menjaga diri dan meletakkan batas kepercayaan kepada orang-orang baru dikenali. Just set your boundaries. I think that's important. Jangan mudah percaya orang, but at the same time you have to read people, trust your heart, and then at the same time kita tadi bincangkan dengan Icha, always have an outlet. Kalau you tak percaya or you ada something macam ragu-ragu ke apa, you talk it out. Macam like for me, I talk with my sister, and then dia akan bagi sudut dia, and then macam okay, I need someone, I need a support system lah. So itu penting. And I guess just trust yourself. Jaga diri. Jaga diri. Kalau nak berkenalan tu jangan terlalu laju, or you have to read the person, like you cakap. Baca latar belakang keluarga, macam mana, how he is, how she is, and so pandai-pandai. Kalau boleh juga, kerana wanita, kalau boleh saya tambah sikit juga, kerana kita kena aware tentang isu semasa, berita dan kes semasa, dan jangan ambil ringan. Jangan ambil ringan. Bila kita baca je satu cerita, kalau kita ada outlet, kawan-kawan atau adik-beradik punya grup, forward kan.
forwardkan supaya guys berjaga-jaga. Ni ada kes baru pasal ni, supaya bukanlah kita nak jadi macam macam-macam yang bising, you know. Sometimes you're so comfortable, you dekat set je macam okay, this is environment, tapi padahal a lot more things are happening. This is reality. So just that awareness yang okay. Create your circle yang you comfortable, yang you percaya. Saya harap anda semua wanita-wanita dekat luar sana ada circle of friends, circle of family yang you percaya. Okey, baik. Dan saya pasti doktor setuju dengan apa juga yang dikongsikan oleh Sally dan juga Nat. Ternyata hari ini wanita yang matang, yang hebat membicarakan topik itu bersama kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nur Safatul, kepada Siti Salihah dan juga Nadia Nisa bersama kita pada hari ini. Ya, dan ramai yang telah berkongsi komen-komen, ada yang meluahkan kisah mereka, tapi nantilah ya, kalau sempat kami akan bacakan komen-komen anda. Buat masa sekarang kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Ayo, rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAZ. Insya-Allah, suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1,000 pelajar generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAZ sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Itu dia, anda baru saja menyaksikan yang penuh bersemangat Ustaz Elias Ismail, merupakan penasihat Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Baik, dan beliau juga akan bersama dengan kita melalui panggilan video sebentar saja lagi untuk berkongsi. Kalau kata anda lihat apa yang kami kongsikan sebentar tadi adalah mengenai bagaimana mereka tetamu-tamu kita memberikan nasihat penuh beradab cara mereka. Cukup menarik untuk terus membuka bersama-sama dengan Ustaz Elias setelah pun bersedia dalam talian. Baik, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, tadi pun kita dah bersembang-sembang tentang jangan mudah percaya mereka, macam-macam nasihat, cara mereka beri penuh beradab. Dan mungkin Ustaz kali ini boleh tambah juga dengan kita lah. Sebenarnya bagaimana cara-cara terbaik kita dalam memberi nasihat kepada orang. Tak boleh kasar sangat, tak boleh lembut sangat. Jadi bagaimana ni Ustaz? Baik, terima kasih Farin. Dalam kehidupan manusia, khususnya kita orang Islam, kita diajarkan supaya membudayakan suasana nasihat menasihati. Dalam Quran Allah Taala menyebutkan watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kata ulama, maksudnya adalah saling berpesan-pesan menasihat antara kamu dengan kebenaran dan kesabaran. Sebab itu kata para ulama, nasihat ini sekurang-kurangnya dia kena didasari dengan 3 perkara. Pertama sekali, nasihat benda yang benar, nasihat benda kebaikan. Macam tadi rakan-rakan tetamu tadi bincang tentang keselamatan, boleh percaya orang ke tidak. So pertama sekali benda yang benar. Yang keduanya iaitu nasihat mestilah disulam dengan kesabaran. Yang kena sabar tu siapa? Yang dinasihat pun kena sabar, yang penasihat pun kena sabar. Tapi yang tukang penasihat 20% tu lain pula. Dan yang ketiga, nasihat tu pula, yang ketiga, dia perlu disampaikan secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Sebab nasihat ni dia macam sedekah. Ada ketikanya perlu sembunyi-sembunyi, ada waktunya kena terang-terangan. Macam ni lah. Satu Malaysia tengok. Ni terang-terangan. Ada waktunya kita sembang belakang. PM tepi. PM tepi. Okey, itu yang dapat saya kongsikan. Baik. Jadi Ustaz, tentang antara nasihat-nasihat yang saya sendiri pun selalu dengar adalah kita dalam kehidupan kita sedang mempertikaikan amal, kebajikan dan mungkin antara juga menyumbang, bersedekah ke arah kebaikan. Jadi mungkin ramai di antara kita yang mendengar daripada Ustaz, perkongsian daripada Ustaz ni, bagaimana mereka boleh juga menjadi sebahagian daripada mereka melakukan amal dalam menyumbang dan bersedekah dan sebagainya ni Ustaz. Silakan. Ya, kita terlanjur sebut tentang nasihat ni, juga saya nak menyuruhlah para penonton sekalian,
nasihat saya adalah bagaimana untuk kita lebih-lebih lagi kita ni road to Ramadan sekarang ni. Iaitu dengan kita nak bersedekah, menyumbang, berinfak, iaitu kepada Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra. Dapat anda saksikan pada paparan skrin pada waktu ini, iaitu anak-anak pelajar Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra atau singkatannya MTS FAS, yang mana sekolah ini telah ditubuhkan sejak 2011 lagi, dan alhamdulillah silibus pelajarannya daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Jabatan Agama Islam Selangor, dan sangat bersistematik dia punya kurikulumnya dan juga guru-guru dan semua pentadbirnya lah. Cuma kekayangannya sedikit Farin pada ketika ini, iaitu MTS FAS dari sudut ruang ataupun dari sudut prasarananya agak sedikit terhad. Kawasannya itu sekitar dalam keseluruhan pelajar ada 350 orang dan tenaga pengajar dalam 30 orang kurang lebih. Jadi mereka memerlukan satu kawasan yang luas, yang lebih besar untuk nak dibangunkan pusat pendidikan ini. Jadi untuk merealisasikan impian itu, jumlah yang diperlukan adalah sebanyak 25 juta ringgit, kan, yang mana jumlah tersebut agak besar. Tapi alhamdulillah para penonton sekalian semua yang baik hati, pemurah dermawan sekalian, kita telah pun berjaya meraih 1.7 juta ringgit. Artinya masih berbaki lagi 23.2 juta lagi lah yang masih diperlukan. Kerana saya kira usaha ini sangat digalakkan. Kerana apa? Satunya kita nak melahirkan generasi para hufaz yang berkualiti, yang serba boleh, generasi khalifah di masa akan datang. Jangan buang masa, ada tertera nombor akaun dan juga nombor talian yang boleh anda ambil dan boleh anda kongsikan, tularkan. Sebagai ini juga satu nasihat untuk mengajak rakan-rakan kita, jiran, tetangga sekaliannya untuk sama menyumbang, membina pahala yang berpanjangan kelak hingga ke akhirat sana. Baik, Ustaz, bagaimana setakat ini perkembangan di dalam bantuan-bantuan yang diluhurkan dari segi pembinaan dan sebagainya? Bagaimana setakat ini? Bukan mudah Farin ya. Dahulunya bermula daripada pembelian tapak tu saja kurang lebih 5 juta. Sekarang ni kita nak bangunkan pula. Jadi pembinaan itu okey, dapat anda lihat pada waktu ini tu kompleks yang sebesar itu keseluruhannya 25 juta ringgit. Jadi alhamdulillah setakat ini seperti yang saya sebutkan tadi 1.7 juta lah telah kita raih daripada penonton yang baik hati sekalian semuanya, dan saya percaya dalam masa terdekat kita akan capai jumlah yang kita sasarkan itu, sebab untuk keseluruhan pembinaannya itu nanti merangkumi sekolah menengah, sekolah rendah, dewan, kantin, surau padang, bilik rawatan, koperasi, makmal sains dan komputer. Semuanya ini akan menjadi realiti hasil daripada berkat sumbangan, infak para penonton sekalian. Jadi anda juga boleh menyumbang menerusi kod QR. Sekarang ni kod QR senang. MyJariah untuk anda menyumbang sejumlah yang anda ingin berikan. E-Legacy untuk anda menyumbang secara konsisten, secara bulanan, serendah minimum RM30 pun kita terima. Dan istimewa bagi para penyumbang, anda juga akan dapat e-book doa-doa mustajab percuma anda akan dapat. Dan setiap hari Jumaat anak-anak tahfiz ini akan mendoakan setiap nama-nama yang menyumbang, didoakan kesejahteraan, kesihatan tubuh badan, dan paling kurang dapat berwajah handsome macam Fahrin. Alhamdulillah. Amin. Ustaz, baik sekali. Terima kasih kepada Ustaz Ilyas Ismail di atas perkongsian pada hari ini, dan semoga MTS FAS menjadi institusi yang memartabatkan sistem pendidikan berteraskan agama Islam. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi Ustaz bersama kami di Wanita hari ini. Baik, kepada para penonton, pastikan terus bersama kami. Masih berbaki lagi ada perkongsian yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Ayo, rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS. Insya-Allah, suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1,000 pelajar generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAS sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Wanita hari ini.
wanita hari ini. Sugi, jangan mudah percaya, Sugi. Okey, kalau baik. apa-apa jangan beri 100% kepercayaan. Okey, kepercayaan, kewaspadaan. Kewaspadaan, betul. Tadi doktor dah kongsikan. Okey, baik, ini dia komen-komen daripada penonton kita ni, daripada Nur Nazam Muhammad Nur. Katanya jangan mudah percaya, kena berhati-hatilah kita kerana jenayah ada di merata-rata sekeliling kita. Bak kata pepatah, harapkan pagar makan padi, jangan mudah percaya dan yakin dengan apa yang diungkapkan. Tapis-tapislah ya, kadang-kadang yang nampak alim tu pun khianat juga. Itu ada antaranya dalam Facebook. Tapi antara yang kita nak kongsikan ni daripada Mastura Abdul Ghani. Wow, jangan mudah percaya dengan kawan yang paling dekat dengan kita. Dia akan cerita lain untuk melepaskan dirinya dari disyaki. Oi, betul-betul ada masalah kepercayaan ni. Farhan pula. Farhan kata jodoh pun susah juga nak percaya. Janji kekal setia, selepas tahun kemudian berpisah dan kahwin dengan orang lain. Alamak, Itu Farhan. yang sebenarnya kan selalu dilema kita. Macam saya kata tadi, jangan kita nak terlalu percaya tapi nanti kita tidak adil dalam menilai. Tetapi saya setuju dengan apa yang doktor kata tadi. Tidak kira apa jua yang anda lakukan. Mungkin tidak salah juga. Sesama pasangan, kita perlu ada kewaspadaan. Maknanya kita ada, bukanlah syak wasangka, tetapi waspada, berkira-kira. Mungkin kita perlu bertanya orang sekeliling, bertanya dengan naluri kita sendiri dan apa yang terbaik. Tapi satu yang Sugi dalam dunia ni, yang kita kena percaya, ini saya belajar. Naluri seorang ibu. Betul tak? Mother's instinct ni selalunya kalau kata nak cik jodoh ke petanya mak kan. Kebiasaan nasihat mak tu memang Tuhan memang bagi dia naluri yang memang sangat hebat. Ya, saya setuju dengan Fahrin. Tapi ini daripada Shima Hassan. Dia berkata, suara Fahrin dah garau kerana cuaca tak menentu. Take care, Fahrin. Itulah. Itu saya tak boleh nak percaya sangat dengan diri saya. Okey, apa pun terima kasih kepada semua penonton-penonton wanita hari ini. Bukan sahaja secara langsung di Kaca TV tetapi juga di Facebook kami. Pastikan anda terus bersama dengan kami. Dan esok sesuatu yang menarik menanti anda. Aneka menu laksa. Bagi peminat laksa sebenarnya ada banyak. Saya minat laksa Johor, laksa Sarawak, laksa Kedah, asam laksa macam-macam lah. Jadi esok kita akan berkongsi bersama dengan anda. Jaga diri, minum banyak air ya. Dan jangan mudah percaya. Assalamualaikum. Bye-bye. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti tapi sekal hati dia tambah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri.